Assalamualaikum and welcome back to Zaf channel, guys. Hai guys, kembali lagi kita dalam malam puaka. Alhamdulillah, finally aku dah keluar daripada cermin. Sebab macam episod yang sebelum ni kan, yang aku cover pasal Bloody Mary, Wang Hajor punya Kak Ram, dia masuk ke aku dalam cermin. Nasib baik dia ingat nak keluar ke aku. So pada malam ni aku nak ucapkan terima kasih kepada semua geng puaka yang sudi hadir lagi. Cik, nampak? Aku dah mula ada slang gitu mas. Yes, dengan pakaian aku. Korang sure tertanya-tanya, Zaf, kahwin lagi satu ke? Jangan buat gila, Mat. Nak kena kapak boleh. Ni bukan kahwin lagi satu. Ini pakaian orang Jawa. Sebab apa Zaf berpakaian seperti Indonesia gitu? Sebab malam ni aku ada kisah seperti dekat tajuk juga, pasal seorang nenek. Nenek. Yalah, kalau kat Malaysia kita ada nenek kebayan. Tetapi dekat Indonesia pada tahun 2011 digemparkan dengan nenek gayung. Alamak. Indonesia dia Malaysia dia memang macam ada fight sikit. Kalau kita nenek kebayan, dia orang nak up lagi. Dia orang nak, kita orang ada nenek gayung tau. So ada yang dah tahu pasal nenek gayung, ada yang tak tahu. Jadi dalam malam puaka malam ni, sebelum aku mula, tekan button subscribe guys. Ya, subscribe itu gratis. Alamak, bak kata orang Indonesia lah. So tak nak lagi masa, kita teruskan guys dalam malam puaka. Assalamualaikum semua. Sudah bersediakah untuk mendengar? Oi, dah macam apa pula kan? Dah bersedia ke untuk mendengar pasal nenek gayung ni guys? So seperti hantu-hantu yang lain dekat Indonesia pun, pada Disember 2011 sehingga awal tahun 2012, Januari 2012, sepanjang tempoh tu Indonesia terutamanya di daerah Jakarta Timur telah digemparkan oleh satu entiti yang dipanggil sebagai nenek gayung. Jadi sebelum aku mulakan, aku kena cerita asal usul ataupun latar belakang hantu ni. Kau boleh? Hantu pun ada latar belakang. Okey. So nenek gayung ni dikatakan seorang pengamal ilmu hitam. Ni time dia hidup lah. Dia ni seorang pengamal ilmu hitam yang masih lagi belajar ataupun yang masih lagi menuntut ilmu untuk ke tahap penghabisan, ataupun aku boleh cakap untuk full form dia kan, untuk dia mempunyai kuasa ilmu hitam yang teramat hebat. Dia perlulah belajar lagi dan lagi. Kira gigih juga lah nenek ni time dia hidup. Tetapi untuk dia menguatkan ilmu hitam dia tu, biasalah, dia adalah beberapa syarat. Dan salah satu syarat yang nenek gayung ni terpaksa buat adalah dia terpaksa mengorbankan seseorang untuk dijadikan korban, beri kepada jin kan, atau beri kepada kuasa jahat supaya dia boleh mendapat kuasa yang baru, ataupun dia boleh habiskan dia punya menuntut ilmu. Orang cakap menuntut sampai ke Menara Gading. Ni dia menuntut ilmu hitam sampai jadi setan agak. Lebih kurang macam tu lah. Tetapi malang sekali, dia tak sempat nak habiskan ilmu hitam dia tu. Tak tahu something wrong kan, mati. So bila mati, kebayan ni, kebayan pula, nenek gayung ni dah mula menghantui. Orang cakap dia daripada tak cukup time hidup menyusahkan orang, time mati dia jadi hantu pula. Dia jadi hantu. Dan di daerah Jakarta Timur tu dikatakan beberapa orang pernah nampak kelibat nenek gayung ni. Kenapa dipanggil nenek gayung? Sebab penampakan nenek gayung ni, orang akan nampak dia akan bawa macam tika mengkuang kan, tika yang macam kalau kau pergi piknik tu, nenek ni akan bawa satu tika, dan di tangan sebelah lagi dia akan bawa gayung. Tetapi bukan gayung biasa-biasa, bukan gayung beli dekat DIY semua tu tau. Ini gayung dia perbuat daripada tengkorak manusia. Oi, kau boleh macam metal macam tu tau. Macam mana rupa paras hantu nenek gayung ni? Dia akan bawa tika, dia akan bawa tengkorak manusia yang dijadikan sebagai gayung, dan kulit dia orang cakap berkedut macam orang tua betul. Tetapi dia bukanlah macam warna kulit kita. Nenek gayung ni dia akan pucat seperti orang yang dah meninggal dunia, tetapi dia lebih kepada kelabu, dah nak ke hitam sedikit, mempunyai rambut yang berwarna putih.
Rambut panjang yang berwarna putih, yang berserabai macam tu. Dan dia akan berpakaian kebaya berwarna hitam. Jadi dia ada beberapa syarat yang orang Indonesia cakap kalau korang nak selamat jumpa nenek gayung ni, ada beberapa pantang larang yang korang kena ikut. Salah satunya adalah setiap kali korang ternampak kelibat nenek gayung ni, seperti ciri-ciri yang aku dah terangkan tadi, korang tidak boleh menegur nenek gayung ni. Ni untuk keselamatan korang lah. Korang tak boleh tegur dia. Dan setiap soalan, kalaulah korang terserempak, korang dah mula berborak dengan dia, setiap soalan yang dia ajukan, korang tak boleh jawab. Dan yang paling penting adalah jangan sesekali, kalau korang nampak nenek gayung ni kat tepi-tepi jalan je, korang nak buat baik kononnya kan. Especially awek baru duduk sebelah pula kan. Kau baru couple nak tunjuk, kononnya nak tunjuk baik hati lah dekat awek. Nampak nenek kau tumpangkan pisang mat. Sebab apa? Sebab setiap kali orang percaya kalau kau tumpangkan hantu nenek gayung ni naik kereta korang, kemungkinan besar ia akan menyebabkan kemalangan maut. Ataupun aku boleh cakap, kalau kau tumpangkan dia je, mesti kau mati punya. Lebih kurang macam tu lah kepercayaan dia orang lah. Jadi aku nak bercerita dengan korang, ada 2 kejadian seram yang melibatkan nenek gayung ni, yang aku dapat lah, ataupun yang diceritakan oleh orang kepada aku. Jadi kalau korang semua sudah bersedia, marilah kita menghayati 2 cerita ini, mas. Yes. Sebelum aku memulakan cerita yang kedua, aku tak tahulah aku cakap macam Indonesia ke, kadang-kadang macam Arab, kadang-kadang macam Melayu kuno. Korang redo je lah kan. Aku nak cuba menghayati, so aku ada masuklah sikit apa yang aku tahu selain Indonesia sikit lah kan. Nak ambil mood. So kejadian pertama ini guys, berlaku di Jakarta Timur. Di salah satu daerah di Jakarta Timur sana tu. Setiap kali orang yang akan terkena gangguan nenek gayung ni, diorang akan bermimpi dahulu. Diorang akan terlebih dahulu bermimpi berjumpa dengan kelibat nenek gayung ini. Dan dia ada ciri-cirinya, mas. Dia ada ciri-ciri mimpinya. Bukannya mimpi bodoh saja, bukan. Ini ciri-ciri ni akan menunjukkan, ya betul, inilah nenek gayung yang muncul di dalam mimpi korang. Dalam mimpi tu, korang akan berasa seolah-olah korang berada di dalam satu rumah ataupun pondok. Akan ada seorang ni, aku nak cakap seekor akan ada seorang nenek yang datang. Yang datang akan membentangkan tikar. Dan dia orang, nenek itu akan suruh kamu baring di atas tikar itu. Dan dalam mimpi tu juga, nenek tu akan memandikan dengan air bunga. Seperti mandi jenazah itu, nenek tu akan mandikan korang, tetapi menggunakan gayung yang diperbuat daripada tengkorak manusia itu. Seolah-olah nak buat ritual lah dalam mimpi tu. Apabila nenek tu dah start ritual dia apa semua, bila nenek tu dah mula menyeramkan dalam mimpi tu, telah ilmu hitam itu telah menjadi, korang akan terbangun dalam keadaan terkejut dan berpeluh-peluh. Itu tandanya hari-hari berikutnya korang akan terjumpa nenek gayung yang sebenar. Jadi inilah yang berlaku kepada Wak Jorno. Nama dia ni Wak Jorno. Wak Jorno ni tinggal di salah satu daerah kecil di dalam kawasan Jakarta Timur itu. Okey, jadi pada malam tu Wak Jorno ini daripada Pekan mau balik ke rumah. Jadi daripada Pekan mau balik ke rumah Wak Jorno ini mengambil dalam masa lebih kurang setengah jam. Jauh gila, tetapi orang cakap gigih untuk lepak malam, minum teh apa semua kan. Macam Malaysia jugalah, kita dengan Indonesia tak jauh beza. Okey, diorang pun malam-malam kadang-kadang lepas saja balik daripada masjid, pergi minum teh, lepak dengan member. Bila bini marah, baru kau menggelupur nak balik. Macam tu lah. So Wak Jorno ni, apabila dah lepak bersama member, dia tak sedar yang jam telah menunjukkan pukul 12 malam gitu ya. Lepas tu dia pun on the way balik. Naik motor, dia on the way balik. Jalan yang dia lalui itu, lampu ada tetapi gelap. Sebab kawasan kiri kanannya adalah perkampungan kecil-kecil, semak-semak. Dia macam kat kampung Indonesia, lebih kurang macam tu lah. Tengah dia bawa motor itu kan, bawa motor itu, redo je lah. Dia bawa motor macam tu, tiba-tiba dia ternampak satu kelibat di tepi jalan itu. Okey, awalnya dia ingat, apa benda itu? Apa benda itu kan? Dia ingat harimau ke ataupun anjing gitu kan. Dia ingat anjing ke. Tetapi bila makin dekat dia nampak, ini seolah-olah nenek ini. Alamak, Masya Allah, kesiannya. Dia rasa kesian. Wak Jorno ni rasa kesian sebab dia tahu, kalau
perumahan pun lagi 10 kilometer baru ada. Nenek ni jalan seorang kat tepi jalan kan, semak-semak ni. Alah, kesiannya lah. Dia dah mula berasa kesian dekat nenek ni yang terbongkok-bongkok macam ni kan. So dia pun memberhentikan motor dia dekat dengan nenek ni, nenek gayung ni tadi. Dia berhentikan. So dia dalam satu arah, jadi dia tak nampak lagi muka nenek gayung ni. So apabila dia dah berhenti apa semua, dia pun, ibu, kan, dia panggil, ibu, assalamualaikum ibu, mau ke mana ini kan? Mari saya tumpangkan. Saya tumpang lah. Dia cakap, jomlah naik motor kan. Nenek ni senyap je tau. Dia cakap lagi, dia maybe fikir macam, nenek ni pekak apa, tak dengar ke apa kan. Dia pun tegur lagi lah, mas, ibu, sini, naik sini, mau pergi ke mana ini? Tetapi jawapan nenek ni amat menyeramkan guys. Jawapan nenek ni bila Wak Jono tanya mau pergi ke mana ini ibu, nenek ni cakap, Mas, biar benar. Mau tahu nenek mau pergi ke mana? Lepas tu bila dia tanya, biar betul kan Wak Jono, betul ke kau nak tahu aku mau pergi ke mana? Gitu. Siap ada translate. Lepas tu Wak Jono ni tanya dia lagi, ibu, betul ibu mau pergi ke mana? Ini jalan gelap ini kan. Marilah saya tumpangkan. Saya pun mau ke satu arah. Dia pun cakap dia pun mau balik ke rumah kan. So dah satu jalan tu dia cakap, ayo nenek naik. Lepas tu nenek ni ulang lagi sekali, biar benar mas, mau tahu aku mau pergi ke mana? Lepas tu Wak Jono ni macam pelik tau. Hati dia dah berdebar dah time tu. Sebab apa? Sebab time nenek ni cakap untuk kali kedua, nenek ni dah mula pusing perlahan-lahan tau ke arah Wak Jono ni. So Wak Jono dah mula nampak muka nenek ni. Dan apabila Wak Jono nampak muka nenek ni, hati dia berdebar sebab dia macam, Astaghfirullahalazim, muka nenek ni tua yang teramat sangat. Dah macam umur 90 tahun lebih tau. Dan dia terbongkok-bongkok. Dan warna kulit dia seolah-olah macam orang yang macam aku cakap tadi, orang yang dah meninggal dunia, yang dah mati, berwarna kelabu pucat. Dan nenek ni pandang ke arah dia dalam keadaan makin lama nenek ni makin senyum ke dia tau. Lepas tu Wak Jono ni macam, biar betul ini ibu, kenapa ini kan. Dia dah mula rasa tak sedap tau. Tetapi nak gerak, alamak, dia fikir, aduh aku boleh dah tertegur pula kan. Lepas tu nenek ni tanya dia lagi. Bila dah pusing ke arah Wak Jono ni, nenek ni tanya, mau tahu enggak? Wak Jono time ni dah takut. So Wak Jono angguk kan je macam, boleh ibu. Tetapi dia tak pandang mata tau. Dia dah takut dah Wak Jono ni. Dan jawapan nenek gayung ni, tiba-tiba nenek gayung ni cakap apa dekat Wak Jono? Aku sebenarnya mau pergi mati. Macam tu lah. Tiba-tiba kerek pula kan. Wak Jono ni macam, astaghfirullahalazim, pergi mati kau, mampus sama kau syaitan. Start motor, pecut. Dan Wak Jono selamat sebab tak tumpangkan nenek gayung pada malam tu. Dan Wak Jono cakap, time dia memecut motor dia, tak berapa nak laju lah, tetapi boleh lah dia pecut selagi boleh. Dekat belakang dia masih dengar lagi nenek gayung ni ketawa. Macam, aku mau pergi mati. Nenek gayung ni suara macam tu. Wak Jono time bawa motor tu dah berpeluh dah kesejukan. Lagi-lagi pula dah malam macam tu kan. Apabila sampai di rumah sahaja, Wak Jono ni dengan muka pucat, lesu apa semua kan. Isteri dia tengok Wak Jono ni tak senang duduk dah kan. Dah takut dah macam, kenapa ni kan. Lepas tu Wak Jono cerita dekat isteri dia apa yang berlaku. Dan barulah isteri dia cakap, bapaknya, sebenarnya nenek yang kamu jumpa itulah nenek gayung. Kiranya time tu isteri dia dah tahu, tetapi Wak Jono ni tak tahu. So apabila Wak Jono ni dengar saja cakap isteri dia macam tu, dia terus macam orang cakap bersyukur sangat-sangat. Sebab apa? Sebab dia cakap kat isteri dia, nasib baik isteriku, nasib baik aku tidak tumpangkan dia. Kalau aku tumpangkan dia, silap-silap aku mati. Sebab orang percaya kalau tumpangkan nenek gayung ni mesti akan melibatkan kemalangan maut. Jadi itu cerita pertama yang dialami oleh Wak Jono ni. Memang seram gila lah. Aku rasa nenek gayung ni lebih kurang juga dengan nenek kebayan. Cumanya dia versi yang lebih kerek sikit. Bila orang tanya nak pergi mana, aku nak pergi mati kan. Kurang hajar punya nenek. So kita teruskan mas dengan cerita yang kedua.
cerita yang kedua, aku dah tak pakai spek lah. Silau lah lampu ni sebab tu aku pakai spek. Tapi bila aku pakai spek pula, dah nampak pula reflection lampu ni dekat spek aku kan. So tak nampak mata aku. So kita kena buat eye contact. Wah, barulah game poker dapat tengok muka Zaf yang berseri ni. Jangan boy, angkat bakul. Okey, cerita yang kedua ini, ni berlaku dekat rumah pula. Yes, yang berlaku kat rumah ni, dia melibatkan satu band metal yang dipanggil Black Rose. Dia macam band underground lah, tetapi dia main metal. So diorang ni, 4 sekawan ni, dia menyewa satu rumah tau. Okey, dia menyewa satu rumah, dan dekat rumah tu lah dia nak praktis. Dekat situ lah ada drum apa semua. Jadi biasalah budak-budak metal kan, apabila dah duduk satu rumah, band pula kan, so malam tu praktis lah main drum, main gitar semua kan, nyanyi lagu. Kadang-kadang diorang nyanyi lagu diorang sendiri, metal-metal. Kadang-kadang bila part nak rehat-rehat apa semua, ada nyanyilah lagu Dewa 19 ke, Sheila on 7 ke, macam tu lah. Jadi apa yang berlaku dekat rumah sewa band metal ni, 4 orang ni tadi, salah seorang dia bernama Trono. Trono bukan nama sebenar lah. Tadi pun bukan nama sebenar, sekarang pun bukan nama sebenar Okey, so Trono ni merupakan vokalis. Dia yang menyanyi dalam band Black Rose ni. Band dia sendiri lah. Time tu dia tak adalah famous lagi. Tak tahulah sekarang dah famous tak. Aku pun tak pernah dengar kan. Tengah lepak pada malam tu, jam menunjukkan pukul 10. Diorang baru lepas praktis kan. Sebab time tu Trono cakap dia ada satu music baru. Yang dia dengan band dia baru reka. Jadi malam tu diorang baru nak dapatkan beat apa semualah. So tengah main-main macam tu, lepas dah habis main tu, diorang rehat dulu. Diorang rehat lah, berborak-borak. Biasa lah rumah bujang kan, berborak-borak apa semua. Tiba-tiba mas, dia dengar satu bunyi ketukan pintu. Tak dekat pintu depan tau. Tak. Lepas tu diorang dah berpandang sesama sendiri kan. Lepas tu Trono ni tanyalah band member dia ataupun 3 orang lagi kawan dia ni, Mas, siapa? Kamu ada ajak kamu punya cewek apa? Kan? Ada bawa girlfriend ke kan? Rumah ini tidak boleh. Kan? Walaupun kita metal, tetapi rumah ini jangan buat benda-benda yang tidak elok. Aku tidak mau masalah. Nanti jiran-jiran semua pandang kita serong. Cukuplah orang pandang serong, kita dah main band metal ni, jiran-jiran dah bising, dah komplain, nasib memekak. Tak payahlah nak bawa awek. Tetapi 3 orang lagi ni cakap, mana ada, malam ini mana ada sesiapa datang kan. Lepas tu ketuk lagi, masih dengar lagi bunyi orang ketuk pintu tu kan. So Trono ni pun bangun, buka pintu. Dan apabila buka pintu, korang dah boleh bayang lah siapa yang ada di depan pintu tu. Yes, tak lain tak bukan Nenek Gayung lagi sekali, tengah berada di depan pintu rumah Trono dan geng dia ni. So bila dia buka, dia nampak nenek ni. Trono ni macam, ibu, nenek buat apa? Kenapa nenek? Nenek okey enggak? Kan? Lepas tu nenek tu slow je cakap, Nak, sebenarnya nenek mau tumpang tidur. Boleh enggak? Trono ni macam, nenek, kenapa nenek mau tumpang tidur? Ini semua bujang, kami semua lelaki. Mana boleh nek? Mana bisa? Trono ni cakap kan, neneknya tak ada keluarga ke? Lepas tu nenek ni, dia tak jawab soalan Trono, tetapi dia ulang lagi. Boleh enggak? Nenek nak tumpang tidur malam ini saja. Nenek tu cakap kat Trono. Trono ni macam, nenek, pekak apa? Nenek tak ada keluarga ke? Nenek buat apa malam-malam? Ini sudah pukul 10 nenek. Mana boleh, mana bisa. Kawan-kawan Trono ni dekat belakang macam, apa hal itu Trono? Apa hal itu Trono? Trono pun pandang member dia. Trono cakap, ini ada nenek mau tumpang tidur. Member dia cakap, jangan. Aku pernah dengar, kadang-kadang ini semua scam. Silap-silap nanti dia mau curi kita punya peralatan muzik. Nanti hilanglah barang. Dia tuduh yang macam, ini dah pernah terjadi dah ni. Orang cakap tumpang tidur, end up esok pagi barang-barang semua hilang kan. So member dia semua bangkang lah. Jadi Trono ni cakap elok. Tetapi sebaik saja Trono ni pusing ke arah pintu utama, baru Trono ni nak cakap kat nenek tu, maaflah nenek, tidak boleh tumpang tidur. Nenek tu sudah hilang. Nenek tu hilang. Trono pun macam pandang ke kiri ke kanan macam, mana ini nenek ini? Gila apa? Kan? Dia pun fikir, gila ini.
Pop, dia tutup pintu. Lepas tu dia sambung borak dengan member dia. Trono ni ceritalah kan. Member dia macam, apa gila itu nenek kan. Orang belum habis cakap sudah hilang apa semua. Trono bercakap, biasalah ini kan. Kita duduk dalam komuniti yang tidak sihat ini. Zaman sekarang ramainya mental otaknya. Apa semualah. So dah berborak-borak-borak, lapar pula. Bila lapar, biasalah. Salah satu member Trono ni cakaplah dekat Trono, mas, rumah ni masaklah Indomie. Kita kasih makan Indomie dulu. Lapar ini. Oh, lapar kan. So, Trono ni masak Maggi kan, Indomie. Untuk member-member dia. Pergilah dapur. Pergi ruangan dapur tu. Masak Indomie. Kacau kan. Sambil tu nyanyilah lagu Dewa 19 ke apa kan. Dewi, kaulah hidupku. Sambil buat Indomie. Kacau. Time tu dah 12 lebih dah nak satu. Tetapi biasalah orang bujang kan. Dia lagi pula lapar perut. Dah berborak. Dah praktis main muzik apa semua. Lapar. Okey, nak makan Indomie. So time Trono ni tengah buat Maggi tu, tiba-tiba dia nampak kelibat tau. Lepas tu dia macam pandang. Kelibat dekat tingkap dapur tu lah. Dia pandang. Apa itu? Kan? Apa benda tadi? Tak apalah. Dia buat tak tahu lagi. So dia bancuh lagi Maggi kan. Buat 4 Maggi apa semua. Lepas tu kali ni dia terdengar suara orang kasih salam. Tetapi perlahan je guys. Assalamualaikum. Trono ni tak jawab. Tetapi dia macam, siapa kasih salam? Lepas tu Trono ni pusing ke arah depan. Jerit kat member dia, Mas, kamu pasang TV apa? Kan, member dia pun cakap, mana ada mas, kami tengah berborak ini. Cepatlah sikit, siapkan Indominya. Biar benar. Jangan main mas. Lepas tu member dia kata, apa kamu Trono kan? Cepatlah Trono, kami sudah lapar. Trono ni pun cakap, tak apalah, maybe dia salah dengar lah. Lepas tu lagi sekali dia dengar, Assalamualaikum. Cumanya kali kedua ni, Trono ni pandang ke arah tingkap dan dia nampak lagi sekali kelibat nenek gayung berada betul-betul dekat luar tingkap dapur tu. Jadi Trono ni, Astaghfirullahalazim. Nenek, kenapa nenek? Nenek mau apa? Daripada tadi nenek tidak pulang kah? Kan? Sebab daripada pukul 11 lebih tadi, sekarang dah nak pukul 1. Tiba-tiba nenek tu muncul lagi dekat tingkap. Nenek ni tanya lagi soalan yang sama. Boleh tak nenek mau tumpang tidur 1 malam saja? Jadi Trono ni jadi stres tau. Trono ni cakap, ibu, udah dibilangi, kami ini tinggal berempat. Jadi kami ini lelaki. Mana boleh ibu. Lagipun saya tidak kenal nenek siapa. Saya tidak kenal ibu siapa semua kan. Pergi baliklah nenek. Pergi balik. Nenek ni bila dah Trono macam halau dia, nenek ni pun beransur. Tetapi sebelum beransur tu nenek ni macam jaga kamu mas. Nenek ni macam dah kasih warning dekat Trono ni. Jadi nenek ni pun berlalu. Lepas tu Trono ni macam, betul gila ini tempat lah. Aduh, orang tengah mau makan buat Maggi, kacau aja deh. Lepas tu dia buat Maggi, okey dah siap semua, dia bawa ke depan. Bawa ke depan, member dia tengah duduk kan dekat ruang tamu tu. Okey, makanlah. Diorang makan. Makan berborak. So tengah makan berborak tu, tiba-tiba Trono teringat balik nak cerita pasal nenek ni. Sebab apa? Sebab salah seorang member dia orang dah cerita balik kejadian yang tadi. Nenek tu kan. So tiba-tiba Trono ni terbuka mulut dekat member dia. Bila member dia cakap, nenek tadi gila lah apa semua kan. Lepas tu Trono cakap, betul, memang gila. Semasa aku tengah buat ini Indomie, dia tidak pulang lagi. Member-member dia pandang Trono ni. Apa maksud kamu mas? Ya, masa aku tengah buat Maggi Indomie tadi, tiba-tiba nenek itu muncul dekat tingkap. Ganggu aja. Dia tidak habis-habis tanya benda yang sama. Dia mau tumpang tidur. Lagi aku pening, aku maki dia. Dia terus belah macam tu kan. Dia terus lari gitu. Memang gila lah. Lepas tu Trono ni dah cerita, dia sambung makan Maggi. Tapi dia perasan, member dia yang lagi 3 orang ni, time dia tengah makan Maggi tu, member dia ni senyap. Lepas tu pandang ke arah dia. Lepas tu masih ada Maggi kat mulut dia pun macam, Kenapa? Kan? Lepas tu member dia semua, salah seorangnya tanya Trono ni, Mas, biar benar kamu nampak nenek itu di dapur. Lepas tu Trono ni pun macam, iya benar. Mana mungkin aku tipu-tipuan gitu. Memang benar. Nenek tadi muncul di dapur.
ganggu kita. Lepas tu member dia lagi seorang pula, "Mas, jangan bilang main-main mas, ininya sudah pagi ni." Lepas tu Trono ni macam tak faham lagi. "Kenapa? Kenapa kamu fikir aku tipu?" Dan lagi seorang mencelah, "Trono, kamu cakap nenek itu muncul di dapur, betul enggak?" Trono pun macam, "Iya, di tingkat dapur. Kenapa?" "Trono, kita ini tinggal di flat Trono. Rumah kita sekarang ini di tingkat 3 Trono. Macam mana bisa Trono nenek itu boleh muncul di tingkat dapur Trono." Bila Trono dengar macam tu, Maggie yang dalam mulut dia ni terkeluar balik. Sebab apa? Sebab dia dah menggeletar, takut dah. Jadi diorang ni berempat ni pandang sesama sendiri, blur pada malam tu. Trono dah gagap dah. Apa benda yang aku nampak tadi? Jadi diorang berempat dah tahu, inilah yang orang cakap yang tengah heboh, nenek gayung. Barulah diorang teringat, kemungkinan besar malam tu siapa yang datang, nenek yang datang kat rumah diorang ni merupakan nenek gayung. Bila dia ingat balik ciri-ciri nenek tu, Trono ni cakap dia perasan nenek ni ada bawa something, bawa tikar apa semua. Tetapi dia tak terfikir yang bahawa itulah jelmaan nenek gayung. Apabila dah berlaku macam tu, diorang berempat dah takut. Dan sejak daripada hari tu, lepas saja malam, kalau ada suara memberi salam ataupun ketuk pintu ke apa, Trono cakap diorang takkan buka pintu. Sebab apa? Sebab diorang takut kalau nenek gayung ni akan mengganggu diorang lagi. So inilah salah satu cerita yang pernah heboh pada tahun 2011 dekat Jakarta Timur, Indonesia. Dan nenek gayung ni dikatakan menghantui hidup orang. Sebab apa? Sebab dia macam bila mati, dia tak habis untuk menutup ilmu hitam dia tu. Jadi segala belaan-belaan dia ni mula mengganggu orang-orang dekat situ. Sebab dikatakan apa sahaja yang dia bela ataupun apa sahaja ilmu hitam yang dia ada, ilmu hitam tu lah, jin-jin ni lah yang tengah mengacau penduduk kampung dengan berupa jelmaan nenek gayung. Pernah tak korang ataupun bermimpi jumpa nenek ke dalam mimpi kan? Yang bentang tikar yang suruh korang tidur. Dan pernah tak korang mimpi ada dalam mimpi korang tu nenek mandikan korang? Kalau ada, hati-hati ya. Kemungkinan besar 2-3 hari selepas mimpi itu, neneknya akan datang menjenguk kamu. Pisang kan? Kalau nenek tu datang, pisang. So sebelum nenek tu datang, korang lindunglah diri korang. Solat jangan tinggal, bacalah Quran, orang cakap kan. Benda simple mat. Benda boleh buat. Buat apa pening kan? Jangan takut. So pengajaran dalam cerita ni tak kisahlah gangguan nenek gayung ke, nenek kebayan ke, nenek sesiapa lah, nenek jiran ke apa kan. Kalau engkau nak selamat, engkau kena yakin bahawa engkau boleh meminta perlindungan, tapi janganlah daripada jin. Kau meminta perlindungan daripada Allah supaya melindungi diri korang daripada segala jenis gangguan. Tak kisahlah hasad dengki orang ke, orang hantar ke apa. Kita sama-sama meminta kepada Allah. Kita buat apa yang patut kan. Kalau rumah tu ada gangguan, ruqyah rumah korang supaya bersih. Ruqyah saja tak cukup. Buatlah amalan-amalan yang boleh membuatkan rumah korang tu tak panas. Itu sahaja kisah pada malam ni guys. Very simple as pimple mat. Kisah dia tak panjang pun. Aku harap korang terhibur. Dan aku lagi sekali nak minta maaf kalau selama ini cara aku bercerita tidak menyenangkan korang. Aku harap korang ambil yang baik. Yang tak baik tu korang tak payah ambil. Anggaplah ini sekadar hiburan saja. Dan aku harap semua geng puaka terus terhibur dengan segala konten yang aku sediakan. So, okay guys, stay safe, stay healthy. Kita jumpa lagi dalam Malam Puaka yang seterusnya mas. Yes. Bye-bye guys.